إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kitab Minhajul Abidin. InsyaAllah kita masih lagi dalam muqaddimah kitab Minhaj dan juga merupakan sinopsis, ringkasan isi kandungan perbahasan kitab ini insyaAllah. Alhamdulillah, kita tu sampai muka surat berapa? Ya tak? X apa tu? X 1 Dalam perjalanan kesedaran ibadah ini, lahirlah kesedaran batin, keinsafan dan ingin melakukan suatu perubahan dalam konteks ibadah. Lahirlah lintasan-lintasan dan bisikan-bisikan batin yang cenderung ke arah itu. Sebaik sahaja hal ini terlintas dalam hati seseorang, yakni dia beroleh lintasan yang dipanggil sebagai nur ataupun hidayah, dia cenderung ke arah perubahan itu, maka mula-mula ia akan berkata kepada dirinya seperti berikut. Lahirlah kesedaran dalaman. Di ibadat yang penting tuan-tuan, dia berada dari pergerakan dalaman. Lahirlah kesedaran, antaranya bisikan batin, aku sekarang menyedari bahawa diriku ini dikurniakan dengan bermacam-macam nikmat oleh Allah, seperti nikmat hidup, nikmat mempunyai sifat kudrat, yakni kekuasaan, boleh berbuat sesuatu, mampu berfikir, dapat bercakap, di samping terlepasnya diriku daripada bermacam-macam ujian dan musibah. Banyak musibah yang terhindar dari aku, dan aku tahu bahawa semua nikmat ini ada pemberinya yang menuntut supaya aku bersyukur kepada Allah dan berkhidmat kepadanya. Dan apabila aku lalai atau lupa, tidak bersyukur dan tidak berkhidmat, pasti dia akan menghilangkan nikmatnya dan pasti aku akan diberi hukuman dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah mengutus kepadaku seorang rasul, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bahagian perbahasan seterusnya dalam kitab ini. Apabila hati kita dah sedar dan kita yakin di sana adanya Allah yang mentaklifkan kita, yang membebankan kita dengan tanggungjawab. Setelah kita sedar bahawa hidup kita ini semuanya di bawah susunan tadbir dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nyatakan yang itu. Perbahasan tasawuf ni ialah berkisar di sekitar ruang lingkup ihsan. Ihsan ini adalah suatu yang bukan bersifat fizikal.
tak boleh dirasa, tak boleh ditengok. Tak macam solat. Solat kita boleh tengok. Kan? Ihsan ni bersifat dalaman. Dan dia bersifat ghaib. Boleh sebut, tapi bila orang tanya ihsan tu macam mana berman ni? Kan? Kita tak boleh ungkapkan. Orang mana macam buah petai, tak baik lah. Dia bersifat ghaib. Dan sesuai dengan sifat orang-orang yang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Kalimah ghaib ni tuan-tuan, dia berbeza dengan kalimah ghaibun. Ghaibun, ghaibun, asas dia sama, tapi penggunaannya, maknanya berbeza. Ghaib, kalau orang Arab guna perkataan ghaib, dia menunjukkan kepada fizikal seseorang yang tidak hadir. Contoh dia, kana al-Hajj Abdul Razak bin Sa'id la yahdur al-yawm. Ya, hari ini Tuan Haji Abdul Razak tak hadir. Tak hadir di situ sama dengan makna ghaibun. Ghaib, itu penggunaan kalimah ghaib. Tapi ghaib, kalau ghaibun tadi dia tak ada, tak hadir, fizikal dia tak hadir, tu ghaibun. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman, dia beriman dengan perkara-perkara ghaib. Antara perkara ghaib ni ialah ihsan, tak nampak. Ihsan ni tidak kelihatan, dia tidak ada bentuk fizikal, dia hanya berupa konsep. Macam nak cakap bahasa Melayu Apabila usaha dilaksanakan, dicapai, maka lahirlah konsep itu. Dia tidak kelihatan. Macam konsep makmur sebuah negara, dalam sebuah negara demokrasi. Kemakmuran bukan diukur ada telur ayam, ada sayur bayam kat kedai, ada kopi. Itu keperluan yang perlu ada dalam kehidupan. Kemakmuran ialah kemakmuran rakyat sesebuah negara ialah kemampuan daya beli, pemilikan harta dan wang untuk membeli sesuatu. Kemampuan daya beli, ada wang. Kalau rakyat mampu beli sayur bayam sekilo RM8, artinya makmur tu. Kan? Kok sayur bayam tu RM8 kat Malaysia kan? Salah makan bayam. Kan macam ubi lah. Tapi kalau rakyat mampu dengan kadar RM8 sekilo, dia boleh beli, artinya makmur. Jadi konsep makmur sesebuah negara itu bukan diukur kepada barangan yang ada di pasaran, tetapi diukur melalui kemampuan daya beli rakyat. Konsep dia. Konsep makmur ni tu dia, kemampuan daya beli sudut ekonomi rakyat. Jadi kita nak bincang buat perbandingan tadi, bila sebut perkara yang bersifat ihsan, dia adalah ghaib. Dia satu konsep, satu pengertian. Bila sebut ghaib, malaikat, syurga, neraka, kan? Malaikat, syurga, neraka. Kalau nak diteropong dengan mikroskop tak nampak, tapi dia wujud dalam bentuk konsep, pengertian. Begitu jugalah ihsan. Ihsan ni apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah. Ibadah bukan hanya sembahyang. Seluruh pengertian penyerahan diri kepada Allah, buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah, itu adalah ibadah ataupun ubudiyah. Pelaksanaan
kepada keseluruhan konsep pengertian ibadah itu tadi, itulah dia konsep yang dipanggil ihsan. Saya nak dekatkan tajuk ni sebab bila pengertian ihsan ini lahir dalam diri seseorang, automatically dia akan keluar sebagai satu daya mendorong tiap-tiap diri itu melakukan satu perubahan yang drastik dalam diri dia. Yang ini perubahan ke arah yang lebih baik dalam konteks ibadah. Dia akan koreksi diri. Macam ni aku sepatutnya berada di tahap ini, umur macam ni, stage macam ni, aku dah berada di sudut amal aku macam ni lah. Dorongan itu perbahasan daripada ihsan. Maka lahirlah hakikat ini, lahirlah diri yang dia mula introspeks dengan diri dia. Macam ni tak boleh jadi ni. Dah pencen, tak kan? Dah pencen, takkan sampai lama lagi. Ya. Kurang-kurang boleh ngajar orang Quran. Kan? Ini dah pencen Quran pun tak pakai. Contohlah, ada kesedaran itu. Ini masuk dalam konteks ihsan, ya. Ini tadi ya. Jadi proses perjalanan kita menelusuri kerohanian ini ataupun ilmu batin ini ataupun ilmu tasawuf ini, dia akan membangkitkan ini, kekuatan ini. Lahir dalam diri kita satu kenyataan kesedaran dan kita bangkit daripada lalai. Tak patut ni berada dalam keadaan ini. Maka lahirlah satu keyakinan. Lahirlah satu keyakinan. Ya. Kita dah sebut dah gitu, bila sebut yakin, di sana ada istilah ilmul yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin. Jadi keyakinan ihsan kita tu berada di tahap mana? Persoalan yang kita akan bahaskan, ya. Sekurang-kurang kita sebut itu, keyakinan kita dalam konteks ihsan ini berada pada tahap ainul yaqin. Ya. Apa dia ainul yaqin? Makana bihukmil bayan. Sesuatu yang kita faham, yang kita pegang pengertiannya melalui keterangan-keterangan hukum sesuatu perkara. Ya. Contoh dia lah yakin. Yakin wuduk kita batal. Sama ada sentuh laki-laki dan perempuan, buang air ataupun terkentut. Keyakinan kita kepada perkara yang membatalkan wuduk ni berada pada tahap ainul yakin. Kalau kita terkentut, skala dan ukuran terkentut tu kalau tak ada bau, paling kurang terasa. Terkentut terasa tak je tak? Mana boleh tak terasa? Walaupun tak berbau, tak berbunyi, tapi terasa. Jadi pedoman kita bila ada rasa dia keluar tu, sahlah kentut tu. Tak payah tanya orang, dan kentut ke tadi? Mana pula orang tahu. Jadi keyakinan kita wuduk kita telah batal dengan sebab kentut. Ukuran kentut kita sah dia terkentut tadi, kita rasa dia keluar. Confirm. Maka itu dipanggil ainul yakin. Kalau tengah jadi imam, kena berhenti. Tak boleh malu Allah, suruh sembahyang. Baki rakaat tu siapa nak tanggung? Kita dah batal. Keluar. Subhanallah. Orang belakang imam kena ke depan. Ya, okey. Itu dia kita nak bahaskan tadi tentang keyakinan kita punya hakikat ihsan ini yang kita nak bahaskan ini mestilah berada di tahap yang kedua paling kurang, ya. Ainul yaqin. Kemudian kita yakin setelah itu kita sudah ditaklif, diwajibkan oleh Allah Ta'ala menanggung tanggungjawab ibadah dan tanggungjawab syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita selama ni Allah beri kemudahan, nikmat dan sebagainya, dan kita yakin bahawa
Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mujizatnya yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Dia membantu kita. Seterusnya Rasul itu memberitakan kepadaku bahawa aku hanya mempunyai satu Tuhan yang maha mulia. Jadi kita tahu Tuhan ni daripada mana? Daripada Rasul. Rasul bawa daripada mana? Daripada wahyu. Wahyu datang daripada mana? Dibawa oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Poin di situ kita meyakini Islam yang kita anuti ini sampai pada tahap perbahasan tentang ihsan ini datang daripada dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bantuan yang berupa mukjizat yang memperkokohkan bahawa apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha berbicara, menyuruh dan juga dia melarang, dan kuasa menghukum apabila aku derhaka kepadanya, dan dia akan memberi ganjaran yang apabila aku taat kepadanya. Dia tahu segala rahsiaku dan tahu apa sahaja yang terlintas di fikiranku, dan dia sudah menjanjikan sesuatu, dan dia telah perintahkan agar aku taat kepada hukum syarak. Baik. Terbetik dah, lahir dah dalam diri kita, dalam jiwa kita kesedaran apa yang dinamakan sebagai tanggungjawab melaksanakan perintah Allah, dan kita melaksanakan perintah Allah ataupun ibadah ataupun disebut sebagai ubudiyah itu tadi dengan sempurna, dengan asas ihsan yang lengkap. Baik. Jadi perlakuan kita melakukan ketaatan dan melaksanakan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu tadi dipanggil ubudiyah ataupun ibadah. Ubudiyah atau ibadah ini naklah dilaksanakan atas asas ihsan. Baik. Kita lihat dulu. Apakah makna ubudiyah? Masa kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sampai pada tahap ihsan, ubudiyah itu, apakah yang dimaksudkan dengan ubudiyah itu? Dia kata al-ubudiyah fi arba'ati khisal. Ubudiyah ni dia ada 4 ciri dia. Ibadah ni ada 4 ciri yang kita laksanakan dalam konteks ihsan. Apa dia? Yang pertama, ibadah ataupun ubudiyah ni, perhambaan ini yang kita akan bincangkan nanti, ialah al-wafa' bil uhud. Al-wafa'u bil uhud. Al-wafa' ni apa? Al-wafa' ni memenuhi, melaksanakan janji-janji kita kepada Allah. Apa dia? Min kulli ma'mur bih, terhadap segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, sama ada suruhan ataupun larangan. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Allah Taala kata, hendaklah kamu sempurnakan segala janji-janji kamu, aku janji kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud al-wafa bil uhud. Artinya dalam konteks ihsan tadi, perkara-perkara yang melibatkan perintah Allah pada kita yang terkandung dalam ibadah tadi, kita melaksanakan al-wafa' bil uhud, melaksanakan tuntutan ibadah itu dengan sempurna. Apa dia al-wafa' bil uhud? Apa dia perjanjian tanggungjawab kita dengan Allah dalam ibadah ni, dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang kaki tangan kerajaan, sebagai seorang ketua dan sebagainya. Ada di sana tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kita buat, dan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita tinggalkan. Aufu bi ahdillah, naklah kamu laksanakan ini. Jadi pelaksanaan ubudiyah dalam konteks itu tadi, apabila disertai dengan ihsan, subhanallah, lahirlah satu etika ataupun nilai kerja yang hebat, yang sangat istimewa, ya. Itu contoh yang biasa dibawa dalam konteks ihsan ni, bila melaksanakan perintah Allah di mana-mana posisi. Masyhur disebut tentang kisah Umar bin Abdul Aziz
khamis khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin yang kelima. Itu julukan dalam sejarah diberi kepada Umar bin Abdul Aziz kan. Bila orang datang pejabat waktu malam, bukan pejabat di rumah dia. Di pejabat lah. Sembang, dah selesai sembang, dia tanya. Ini tajuk sekarang ni, tajuk melibatkan tugas dan tanggungjawab melibatkan negara ke atau personal? Orang tu kata personal. Tak apalah. Kalau personal, kita padam lampu ni pakai lampu saya. Sebab urusan resmi menggunakan kemudahan kerajaan. Jadi sekarang ni bukan urusan kerajaan dah, urusan peribadi. Jadi tak boleh pakai fasiliti kerajaan ni, tutup pakai pelita saya. Dia berpasang pelita dia. Daripada mana lahir kekuatan ini? Itulah dia hakikatul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bila kau melaksanakan sesuatu perintah Allah atau menjauhi larangannya, kau yakin kenalah kamu beriktikad kamu nampak Allah. Kalau tak nampak Allah semasa itu, naklah kamu yakin Allah sentiasa melihat dan meneliti serta menilai perbuatan kamu. Betul ke tak betul ibadat kamu, ubudiah kamu. Padam lampu, pasang lampu milik khalifah. Contohlah, itu masyhur disebut kan. Biasa kita dah dengar. Itu al-wafa'u bil ahdi. Mana lahirnya ni? Lahir daripada ihsan. Yang kedua, al-hifzul hudud min kulli manhiyun anhu. Hifzul hudud, jaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pentadbiran ihsan ini kan. Saya ada kawan, dia ni kontraktor bekalkan air musim kemarau. Ya tak Satu hari dia 20 trip, 30 trip. Kata pihak yang bertanggungjawab, kau tambahlah daripada 30 satu hari 40 trip ekstra 10. Yang antara 30 yang claim 40. Tuan-tuan maklumlah kan, bahagian pembangunan. Kenapa dia berani tambah 10 ni? Fa innahu yarak tu tidak hadir. Allah ada perhati kamu, tak ada dalam hati dia. Dia rasa boleh langgar, boleh sapu, boleh kelepet. Kita nak menjelaskan hakikatul ihsan dalam ibadah. Dia tak terasa 10 tambahan yang dia nak collect tu salah, durhaka kepada Allah Ta'ala. Apa sebab? Punca dia ialah ihsannya tidak lahir. Ihsan yang kita kendaki di situ paling kurang atas kelas dia ainul yaqin. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau kau tak nampak Allah Taala masa kau buat kerja jahat tu, kau yakin Allah tengok kerja kau tu. Tak lapeh kau dah. Ha tu dia. Hujung kita cakap macam tu. Takkan ke mana kau dah. Ya. Al-hifdzul hudud, jaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, khususnya batas-batas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiah yang ketiga, ar-ridha bil mawjud mimma fatahallahu bihi min umuri dunya wal akhirah. Ridha dengan apa yang kita ada. Dan kita fikir apa yang kita pegang ini akan diadili di akhirat. Jadi dalam konteks ini, biasa orang kampung buat perbidalan dalam bab rezeki ni, kita kancil jangan cuba berak gajah. Cantik tu perbidalan orang tua tu.
Kancil berak macam kancil lah. Pergi cerita nak berak macam gajah. Kan susio. Kan? Kita berbelanja atas kapasiti dan kemampuan kita. Jangan ikut lifestyle orang. Orang tu mungkin dia kemampuan dia, mungkin dia kemampuan tu betul tak betul, kemampuan tu ada pada diri dia. Halal atau tak, kita tak tahu. Buat atas kemampuan yang kita ada. Ini maksud dia ar-ridha bil mawjud. Alhamdulillah. Kita beri makan anak-anak kita dengan sumber yang bersih, dengan harapan makanan yang bersih pada tubuh kita dan anak-anak kita tu insya-Allah akan melahirkan takwa yang sebenar. Okey. Begitu juga tentang persoalan akhirat. Ar-ridha bil mawjud. Kita hari ni Allah beri kesihatan. Cukup bagus, sempurnalah. Kalau boleh datang surau tu kianlah tu. Sihat lah tu, kan? Ada juga orang hendak sihat, monggok kat rumah tu tak datang ke surau. Kan? Dia happy dengan lifestyle dia macam tu, kan? Dan pergi tak pergi kat surau, macam ni hidup dia nak. Pencen dapat dia. Gaji jalan dia, kan? So tenteng orang fikir macam tu, kan? Okey. Yang keempat tentang ubudiyah ni, as-sabrul 'alal mafqud. Sabar terhadap benda-benda yang berupa nikmat yang hilang daripada kita. Dalam konteks skop ibadat atau ubudiyah ni tuan-tuan, antara laluannya ialah dalam hidup ni banyak benda nikmat yang ada kat kita ni dia akan pergi, dia akan hilang begitu saja. Antaranya umur. Tuan Razak sebaya umur saya. Sekarang ni berapa? 61. Tua dah 61 tu. Janganlah perasan ni. Dan kita berdiri di atas tapak kaki kita, I am 61 years old. Salah perasan ni. Tak handsome ni dah. Tak macam ni dah. Market value dah jatuh. Itu maksud dia. Kita sabar, terima dan redha terhadap apa yang ada kat diri kita tu. Alhamdulillah. Dan kita hidup berdasarkan keyakinan kita sudah berada di tahap penghujung hayat. Segala yang pergi daripada kita, yang hilang beberapa nikmat daripada kita tu, biarlah dia pergi. Barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang merosak jiwa. Kan? Loving memory tu biarlah dia berlalu. Sesekali ingat boleh kan? Sesekali ingat aja kenangan-kenangan manis zaman muda itu kenangan, bukan nak ngulang balik. Itu ingatan manis kan, bila seorang tu senyum seorang kan. Itu tak apalah, tu kenangan manis kan. Nak balik jangan tu sesio. Mimma talafa wa mimma lam yaftahillah. Yang pertama benda yang hilang daripada kita kan. Baru lepas hari Sabtu hari Jumaat, staf Jabatan Agama Islam di Seremban kan, kereta dia terbabas dan perjalanan balik daripada Johor 2 km sebelum Anak Paguh, kereta terbabas terbalik, tayar ke atas. Anak isteri dia dan anak dia yang umur 1.5 tahun meninggal dunia. Dia nak kerja balik ke Seremban pukul 5 lebih pagi, nak korban Jabatan Agama Islam punya kan. Cuba bayangkan tuan-tuan ya. Ustaz Khusairi dia duduk jiran ke taman saya tu. Saudara-saudara, saya elok berburak, siapa sangka nak mati. Ya. Kita terbalik dalam payau. Memang lomeh lah.
dia dapat buat keluar 2 orang anak dia perempuan, bonet terbuka, keluar ke pintu belakang, keluar ke bonet kan. Nak ambil balik isteri, dah tak. Ada kan. Mendadak tu tuan-tuan. Ya. Seborek-borek mata kita memandang, borek lagi bahu memikul. Anak perempuan ni yang kecil yang selamat tu, dia manjur kat mak, makan bersuap, tidur sekali. Dia kata, Ustaz, ada apa-apa tak boleh tawar? Anak saya yang nombor 2 ni hari-hari tanya mana mama. Sahabat dada kita dengar. Itu kita dengar yang dia nanggung. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Langit tidak selalunya cerah. Kan? Sampai di sini as-sabrul 'alal mafqud, itu dalam konteks ibadat tu. Sabar terhadap nikmat yang Allah tarik. Ustaz boleh tak tolong doakan, bacakan apa doa kat anak tadi? Dia terkesan ayah tu bila anak tanya, "Mama mana?" "Oh, mama tak balik." Allah. Kan? As-sabru 'alal mafqud. Di sinilah peranan ihsan. Kekuatan yang kita nak cari, kita nak berdiri. Macam mana saya nak buat ni Ustaz? Apa yang kita boleh tolong? Melainkan kalimah sabar. Paling kurang kita beritahu dia, orang yang kena uji ni tanda Allah kasih. Selected. Kan? Dan Allah tahu orang yang diuji ni dia mampu. Itu kata-kata perangsang lah kita boleh bagi. Tapi dalam konteks ini, dalam kehidupan kita kena bersedia. Sebab Allah akan uji kita. Antara ujian dalam ibadah ini ialah Allah akan tarik nikmat ni satu per satu. Paling kurang besar nikmat yang Allah akan tarik last sekali ialah nyawa kita. Kan? Terolek yang macam birah tak ada urit kan, pelantang kan. Nunggu apa tu? Nampak tak malaikat maut nak cabut nyawa tu? Nampak tuan-tuan? Tengok dia ngurut tu. Kan? Daripada ibu jari, kaki bawa ke buku lali bawa ke lutut. Itu shift berbeza-beza tu. Lutut bawa ke pusat bawa ke dada bawa ke halkum. Situ transit lama. Kita tengok tuan-tuan. Kita saksikan dan kita terasa tubuh kita setelah sampai nyawa ke sini, tubuh tu tak ada apa rasa dah. Sebab dah tak ada roh. Kita akan lalu, kita akan rasa. Di sinilah penghujung mufarriqut tariq, penghujung kepada keyakinan kita tentang hakikatul ihsan. Sebab Nabi SAW sampai di tahap itu, Nabi sendiri ajar kita. Sampai di saat sakratul maut di kemuncak, Nabi minta berjana pada Aisyah, berjana air, dicelup tangannya, sapu muka dia. Allahumma hawwin ala Muhammad fi sakratil maut. Ya Allah, kau ringankanlah beban Muhammad menghadapi sakratul maut. Kan ihsan di situ, yakin yang boleh meringankan perjalanan ini, perjalanan terakhir ni ialah Allah. Ringan tak ringan pun, kata Sayyidatina Aisyah, bila aku melihat sakratul maut yang ditanggung oleh Rasulullah, aku tidak dapat bersangka baik tentang ringannya maut ni. Maut ni dahsyat dia kata. Itu perakuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi menghadapi sakratul maut. Jadi sakratul maut ni tuan-tuan, jadi penanda arah sikit kita untuk melalui proses ibadah ini atau ubudiyah ini, yakni yang keempat tadi, as-sabru 'alal mafqud. Ya. Itu sebab antara yang kita takut habis, takut kurang ialah otor kita. Kan? Orang pencen dia dapat gratuity banyak kan?
Ya tak? Kopuk lepas dia seronok orang mencen ni tengok kualiti tu tak luak kan. Banyak lah, 200,000 macam jazat kan, 200,000, 300,000 contohlah. Kita kalau pegang Allah Ta'ala yang kekal, yang tak akan berubah, yang tak akan habis. Adapun harta yang kita simpan ni, infakkan dia, bagi dia aktif, bergerak. Itu sebab atas keyakinan ini, harta yang kita infakkan itu, yang kita keluarkan itu fisabilillah dan sebagainya, dia akan berkembang. Sebab apabila seseorang itu menginfakkan hartanya fisabilillah yang dia sayang tak je tak krediti yang dalam akaun tu? Sayang tak? Buat tak sayang. Berpuluh tahun kita berpulih bekerja, sonang nak beri ke orang kau. Menitik air mata bekerja, kumpul duit kan, sonang nak beri ke orang kan. Yang macam tu ya. Kita kena ingat, bila kita ada keyakinan kepada Allah, al-mal malullah, harta itu pemilik dia, sahib dia huwa Allah. Di sana ada hak infak, ada hak zakat, ada hak sedekah, keluarkan. Jangan bokukan duit dalam tu. Sebab kita kena ingat, ini peranan ihsan. Bila kita keluarkan infak fisabilillah, harta kita, sampai harta tu ke tangan orang yang kita bagi, malaikat hari-hari ada 2 orang malaikat. Sampai harta yang malaikat yang follow kita, sampai harta tu ke tangan orang yang kita beri, malaikat pun angkat tangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kau gantilah duit sipulan yang keluar ni ya Allah. Itu satu bab. Yang kedua, Nabi kata berkait dengan ihsan, yakin kepada Allah, la yanqusul mal bis sadaqah atau kama qala, harta yang kamu keluarkan itu tidak akan luak sikit pun, Allah akan ganti. Ini mahal ni tuan-tuan. Ini peranan ihsan yang kita bincang ini ya. Kita dah yakin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan perintah Allah suruh dan tegah ni dalam konteks ubudiyah. Ada situ asas ihsan. Apabila seorang sudah berkata begitu di hatinya, maka dia itu memahami bahawa ini mungkin tidak mustahil. Ia dengar berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ulama-ulama yang menyampaikan kepadanya, kemudian dia berkata dalam hatinya, ini mungkin tidak mustahil, tidak kemustahilan bagi yang demikian itu dalam akal sepintas selalu saja sudah dapat dimengerti. Dulu saya ada buat satu riwayat yang berlaku di Dimash, di Syria, di Damaskus ya. Tentang kisah penggali kubur. Saya ada cerita sini kah? Boleh tak? Boleh ambil contoh mudah faham kan? Kisah penggali kubur. Penggali kubur ni Arab panggil hafar daripada hufrun, lubang. Hafar ni penggali lubang. Yang ni merujuk kepada penggali kubur. Satu hari dia menerima penggali kubur ni menerima kedatangan satu jenazah diiringi oleh seorang ibu muda. Taklah tua sangat, taklah muda sangat, ibu muda lah. Jadi dia ambil mayat tu, kan kubur orang Arab kau macam kita ni lihat kan, dia dalam tanah tu, rumah bilik letak macam tu je ya. Lepas tu simen tu dipalam balik dengan kapur, hentai je ni 4 segi 10 kali 10 mayat itu tu rumah kubur Arab lah. Ambil, bawa masuk dalam kubur tu, tiba-tiba pemandangan berubah. Dia melihat satu pemandangan, bukan kubur. Jenazah tu
Dia masuk dalam kubur, tiba-tiba bertukar pemandangan dan datang kereta berkuda, ambil jenazah tu bawa pergi, dan nampak pemandangan alam barzah tu sangat cantik dan indah. Hafar ni terkejut, pingsan. Dia tak pernah tengok. Yang selalu kita dengar imam baca masa sembahyang jenazah, Allahumma ja'al quburaha raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur si mati ini antara taman-taman syurga. Tu yang dia nampak. Dia tak mampu nak tengok, terkejut, pingsan. Tak lama lepas tu, perempuan tu datang sekali lagi mengiringi jenazah. Dia ambil, bawa masuk, perkara yang sama berlaku. Terbuka hijab, dia tengok, bukan kubur dah. Raudatun min riyadil jannah. Macam taman syurga. Sekali dia tak pingsan. Dia masukkan elok. Selesai dia keumikan, dia menghadap si ibu muda tadi, tanya, "Man anti? Puan ni siapa?" Dan dua orang budak ni yang puan datang keumikan ni, siapa dia? Dia kata, dua-dua orang ni anak aku, muda lagi. Yang pertama hari tu adik dia menuntut ilmu, belajar di madrasah. Umur tak panjang, dia meninggal dunia sakit. Yang kedua ni abang dia. Abang ni najjar, tukang kayu, tukang berumah. Dia kata abang ni lah yang bekerja siang malam, berempas pulas membelanjakan adik ni menuntut ilmu. Apa moral kisah ni, tuan-tuan? Si adik tadi memanglah dia duduk makam orang menuntut ilmu. Kedudukannya di sisi Allah memang istimewa. Abang ni, dia tak dapat mengaji sebab bekerja untuk menampung pengajian si adik. Dia yakin, aku tak dapat mengaji, tak apalah, yang penting adik ni boleh jadi orang berilmu, orang alim, tak apalah, aku takatnya. Rupanya tuan-tuan, keyakinan dia membawa kepada kelebihan Allah beri kat dia. Orang yang man dalla 'alal khair ka fa'ilih, siapa yang menunjukkan ke orang, membantu orang menuju pada jalan kebaikan, orang tu dapat bahagian, yang nunjuk, yang bantu ni pun dapat sama. Di mana datang ni, tuan-tuan? Keyakinan. Dia benda yang kita buat, berupa amal ni, tuan-tuan, dia kena terasak kepada pemahaman yang sampai tahap ini, yang kita panggil tadi ainul yakin. Ini perbahasan kitab ni dia akan bahas benda ni, ya. Ainul yakin. Jadi setiap amal dan ibadat atau ubudiah yang kita laksanakan akan datang, dan selama ini mestilah kita usahakan ke arah paling kurang mencapai tahap ainul yakin. Tahap beranjak dah. Kita yakin apa yang kita buat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allahu akbar, ya. Jadi untuk memutuskan dari diri daripadanya tidak ada alasan apalagi untuk berkhayal-khayalan sehingga mendorong dia dengan kuat untuk berfikir mencari dalil dan bukti. Bergeraklah ketika itu, tidak lagi diam atau bimbang, tetapi berusaha dan mencari jalan keselamatan. Bagaimana? Dia ketakutan. Bagaimana supaya merasa aman dari apa yang sudah masuk dalam hatinya atau sudah didengar oleh telinga. Sampai tahap ni dia nak bahas, bahagian kitab ni akan ceritakan aqabah-aqabah ataupun peringkat-peringkat cabaran, ya,
Aqabah ilmu, aqabah taubat, aqabah awarid, awaik. Maksudnya tahap-tahap perjalanan ibadah insan itu akan sampai pada satu tahap dia dah mampu nak buat, dah bersedia nak buat dan dah mula melangkah, lahir di sana ada ancaman yang dipanggil takut ataupun khauf. Ini kita akan bincangkan dalam bab Aqabatul Awarid. Antara perbahasan dalam kitab ni, Aqabatul Awarid ialah dalam hidup ni kita diancam oleh suasana takut. Takut ni macam-macam. Ya. Rumah Kek Somban yang saya mula-mula duduk lah belakang Masjid Para Jaya tu, tahun 92, 48,000 rumah teres lah, satu tingkat. Sekarang tuan-tuan tahu berapa harga dia? Sekarang ni 250,000. 250,000. Kita tengok anak-anak kita kan, contohlah si anak saya 12 orang. Dia tak, kita tengok cost of living sekarang, kita tengok anak-anak kita macam mana lah budak-budak ni nak beli rumah ni kan. Isu ini tuan-tuan kalau kita letak dalam kepala, mikir kan anak-anak ni tak lalap kita dah. Apalah kau susah lah mikir lah Allah Ta'ala dah. Jawapan dia. Apalah kau banding-banding kepala lah. Dia lahir tu mungkin Allah tahu dia akan lahir kat Rahman. Ambil juga kerja Tuhan nak fikir semua. Ini masalah. Kita mikirkan nasib dan rezeki makhluk. Padahal rezeki tu di sisi Allah. Dia yang beri. Huwar Razzaq. Kan tu Razzaq dah. Huwar Razzaq. Tuhan pemberi rezeki. Nak sampai tahap tu ihsan kita tu, kalau kita fikirkan macam mana lah kau nak beli rumah ni. Mari menyewa rogo tahun 90-an sampai 48,000. Sekarang 250,000. 10 tahun akan datang mungkin 1 juta. Mana lah kau nak anggut. Jangan fikirlah masalah tu. Allah Ta'ala tahulah. Tiap-tiap yang lahir ni, tiap-tiap melata ni kata Allah Ta'ala, ala rizquha, ala Allahi rizquha. Allah jamin rezeki dia. Jadi sampai tahap tu tuan-tuan, kebimbangan, ketakutan, keraguan dalam hidup ni hilang. Tak masuk dalam kepala kita dah. Allah bagi dia hidup, tahu Allah Ta'ala bagi dia joki. Siapa bodoh ya? Abah kita bagi motong berapa keping je tak? Jual kalau apa ni air hujan langsung tak payah motong. Kita haru-haru tadi makan ubi. Ya tak? Kan? Gali ubi belakang rumah tu. Motong sehari 3 keping, 4 keping. Lepas tu sekati 70 sen. Ya. 3 keping per kati. Anak 10 orang. Tak ada pula yang mampu dah, hidup belakang. Nampak tak tuan-tuan? Kita kadang-kadang mengambil alih kerja Allah Ta'ala, kita nak fikir. Benda yang sudah diambil alih oleh Allah Ta'ala jangan fikir. Ini ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Salah tu buat kerja kau. Kerja kau apa? Ibadah. Lengkap tak sempurna tak ibadah kau. Zahir dan batin yang dikenakan oleh Allah. Kitab ni supply ke kita maklumat ni lah. How to move, macam mana kita nak melaksanakan ibadah ni, ya. Allahu akbar, ya. Kita kadang-kadang berdiri di hadapan ancaman. Benda-benda ni lah. Tambah hari ni kan, kita kata tadi, rumah. Minyak, kan ni 5 liter tu dah RM41. Ayam dah naik tu tak? Apa? 10? Kek Seremban harga sekian, lepas tu adalah satu kad baru atas tulis upah bersih RM8. Sebelum ni tak ada.
Kata RM10 tambah RM8, RM10, 80 sen sekilo. Allahu Akbar. Orang pencen tak ada masalah dah. Orang kojok dia ada income. Ni orang kampung tu yang huru-hara tu kan. Boleh ikan tombong pun nak tawar ni kat Cina tu. Kita kat kampung kan. Cina jual ikan nak lori tu kan. Orang kampung boleh ikan tombong tu satu. Boleh 3 ekor. RM10. Tak boleh kurang ke? Susah. Bimbang dalam hidup kan. Macam mana lah masa depan anak-anak ni. Kalori tak cukup. Kan? Kita ada Allah Ta'ala. Ini peranan ihsan. Yakin. Kerja kita, tugas kita di sisi Allah ialah ibadah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Itu keyakinan kita. Takkan ada sesuatu yang susah kalau Allah dah mudahkan. Tapi keyakinan kita kadang-kadang longgar. Iyolah ni, adolah joki. Ni masalah ni. Ada kau joki? Yakinlah. Allah mala sahla illa ma ja'altahu sahla. Tak ada benda yang susah kalau kau dah ringankan. Tak ada benda berat, tak ada benda yang sukar kalau kau dah mudahkan. Syekh Murtada dulu selalu pesan, mufti, mantan mufti kita lah, selalu baca Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Ya Allah, permudahkanlah, jangan kau persusahkan jalan hidupku ya Allah. Kan? Itu kembali kepada hakikatul ihsan. Okey. Itu cabaran yang ada di hadapan kita bila kita melangkah, kita akan berdepan dengan ancaman ketakutan. Mula-mula terhadap adanya buatan yang menunjukkan si pembuat. Kita berfikir, ada alam semesta ini juga buatan yang menunjukkan adanya si pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ada baginya ilmu yaqin dan tidak syak wasangka lagi terhadap hal-hal yang ghaib, yakni benar. Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi bukti akan perbuatannya, iaitu alam semesta yang indah dan unik yang menunjukkan adanya Allah. Dia yakin adanya Allah. Segala ciptaan Allah kepada manusia disebut dalam satu hadis, khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan manusia ni, Adam ni, ala suratih. Kalau kita terjemahkan secara literal lah, secara direct, secara kalimah, Allah menciptakan Adam menurut bentuk dia, menurut apa yang ada ke Allah Ta'ala. Itu terjemahan direct lah, terjemahan literal. Tak boleh pakai itu kan, kita jadi apa kan, kita mengembarkan Allah ada dalam diri kita kan, Allah ada dalam tubuh kita. Wah, ada terwujud jadi Allah menciptakan Adam, yakni manusia ala suratih. Seperti mana dia? Maksudnya Allah menciptakan Adam dan menyempurnakan ciptaan Adam itu dipinjamkan kepada Adam dan manusia sifat-sifat Allah. Boleh pinjam. Boleh pinjam ni boleh habis ke boleh sikit? Kita boleh pinjam ke orang lah. Atau kita ada 1 juta, boleh habis ke orang ke? Boleh sikit, padan lah kan kau seorang. Yang lain melampuh nak lagi. Kan? Boleh sikit. Mana tak habis bagi. Apa dia sifat-sifat yang Allah pinjamkan kat kita? Itu sifat 20 tu paling kurang. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, pada 20 tu kan. Tapi dia bagi terhad, tak bagi panah, bagi pinjam, tak bagi kekal.
Tu hebatnya manusia ni. Tak payah saudara kan. Bagi pinjam. Dia ngebai dia punya. Ni dan punya ni. Bila lah geran ni kalau tak lawik kau punya. Pinjam. Ya. Bagi pinjam. Bila persoalan iman dan ihsan ni tak jelas tuan-tuan, semua dia punya. Kan? Semua dia punya. Bila dia punya, gongga mai tak ti. Tu gongga mai tak ti. Siapa boleh gongga mai tak ti hitam nitik? Ada tak dia tak? Ada, orang kudakut. Tu perbidalan bodoh kan kudakut tak ada masin. Kira 10 sen kira. Padahal rezeki tu Allah Ta'ala bagi kat dia kan? Allah beri pinjam sifat-sifat tu kat kita, tapi tak mutlak, tak kekal, tak sempurna. Beri pinjam apa dia? Kalam, boleh berkata-kata. Allah bersifat kalam, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Dia beri pinjam sifat berkata-kata tu kat manusia, supaya gunakan kata-kata tu jalan ibadah. Beri mata, basar, melihat, tengok apa kebesaran Allah Ta'ala pada ciptaan di alam ni. Kan? Boleh dengar. As-sam'u, sama'. Dengar benda yang baik. Kembalikan, bawa kepada mendengar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Ya? Itu antara pencarian bukti yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat merasakan keberadaannya dan dapat merasakan apa yang kita sebut tadi sebagai hakikatul ihsan. Jadi dalam hidup ni, antara kita dengan Allah Ta'ala, Tuan Guru tu sebut macam tapak tangan ni, orang tahu sebelah-sebelah ya. Orang tua dulu, tuan-tuan guru dulu punya bahasa tajam tuan-tuan. Kita dengan Allah Ta'ala ni macam tapak tangan sebelah-sebelah ya tadi. Bahasa dia kan. Saya nongah tuan-tuan, daripada saya sekolah menongah tingkatan 3, tuan guru aja. Apa nak tangguh banyak tu guru ni? Jangan kita mangang. Apa maksud sebelah tangan? Depannya dia, depan kita, belakang dia. Jadi kan? Apa banyak tu guru ni? Ya. Rupa dia beri satu conclusion tentang pengertian ihsan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tu sebenarnya dia kata Allah dengan kita tak bercorai tangan. Macam isi dengan kuku. Isi dengan kuku ni apa maksud dia? Perbedaan dia nak beritahu kita dengan Allah Ta'ala tak bercorai tangan. Isi dengan kuku ni. Isi dengan kuku dua benda yang berbeza. Bukan satu benda yang sama. Tapi duduk tempat tapi tak sama. Dia nak beritahu tu lah. Maksud dalam kehidupan kita ni, kita dengan Allah ni sangat hampir. Itu sebab dalam hidup ni, bila kita berdepan dengan ujian-ujian yang bersifat benda yang menakutkan, mengancam dan sebagainya. Contoh tadi punya sahabat tadi kan, tinggal isteri kan. Daripada rumah tadi pukul 4 lebih pagi, pukul 5.30 isteri meninggal. Tuan-tuan jangan momen ya. Highway Paguh tu mana ada orang tuan-tuan. Dia kena pukul 5 lebih, bantuan datang pukul 7.30. Isteri bawa tepi highway tu, tengok isteri dah terlentang kan, anak tu terlentang. Allahu Akbar kan. Jadi kekuatan ini yang perlu dalam hidup kita ni. Kita melihat hidup sifat hayah yang diberi oleh Allah Ta'ala kita tu limited, terhad. Dia boleh tarik anytime, bila-bila masa. Begitu juga sifat-sifat yang lain yang diberi pinjam. Jadi kalau inilah yang bersarang dalam hati kita, yakin terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hidup ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, mana satu nikmat yang kamu boleh dustakan
yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu wahai jin dan manusia. Tukaziban. Apa ayat dia Ustaz? Apa Ustaz? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kau boleh bohong tak? Ini bukan daripada Allah Taala. Tak apik dia tuan-tuan. Sifat yang dia jadikan kat kita tadi, khalaqal adam ala suratih. Dia ciptakan Adam tu disematkannya sekali, pinjam sifat-sifat dia. Sifat-sifat telah disalurkan segala bentuk nikmat. Kau boleh dustakan kau ini bukan Allah Taala? Kau yakin kau tak berhutang dengan Allah Taala ni nikmat ni? Tak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi keyakinan kita dalam konteks ini tuan-tuan memansuhkan rasa bimbang dalam hidup ni. Banyak tuan-tuan ancaman yang membimbangkan kita dalam hidup ni banyak ya. Bisnes takut rugi, sihat takut sakit, muda takut tua kan. Dah putih janggut tu tua lah tu. Kan? Rabun mata tua tu kan. Senang takut susah kan. Bahagia takut dari kita. Semua tu berada dalam acuan Allah Subhanahu wa taala yang disimpulkannya dalam hakikatul ihsan. Jadi nak mencapai hakikatul ihsan ni, jalan ni adalah ibadah ataupun ubudiyah. Jadi cabaran-cabaran yang seumpama ini akan kita lalui dan dibahaskan dalam kitab ni dalam bab yang keempat, aqabatul awarid. Cabaran yang keempat yang berupa rintangan-rintangan dalam ibadah. Sebelum tu cabaran yang ketiga adalah aqabatul awaiq. Sekatan-sekatan yang ada dalam hidup dalam proses ibadah ni. Itu sampai kepada ihsan banyak. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi akan datang tentang perbincangan yang seterusnya, di mana di sini dia yakin bahawa memang dia mempunyai Tuhan yang memerintahkan dan melarangnya. Inilah tanjakan cabaran ya. Kita akan bincangkan keterangan seberengkas tentang tanjakan ataupun aqabah cabaran yang berupa sekatan atau hadangan yang ada di hadapan hidup kita insya-Allah. Ikutnya tak? Alhamdulillah. Ini adalah muqaddimah tuan-tuan ya, muqaddimah kepada sinopsis kepada kitab ini. Jadi akan datang kita nampak dekat sekarang kita berada di mana. Ya. Insya-Allah kita akan adu di sini. Mudah-mudahan pada sesi yang akan datang insya-Allah taala. Ini 17 ya. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمشل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.